Selamat pagi semua pendengar Ria 897 di Singapura maupun yang berada di luar Singapura. Terima kasih kerana memilih siaran ini, khususnya rancangan Misteri Jam 12 sebagai teman hiburan, teman informasi anda. Dan cakap tentang informasi, ada informasi yang ingin saya ketengahkan kepada anda semua tentang perkembangan dunia yang telah pun saya ketengahkan awal tadi, dan kita singkap kembalilah apa yang berlaku sekarang ini di dunia ini, dan cukup menyedihkan, khususnya di kawasan Syria. Sekarang ini sedang berperanglah antara rejim Presiden Assad dan juga antara rakyat tempatan, dan rakyat tempatan di Syria ingin presiden tersebut letak jawatan, tapi presiden tak nak sehingga menggunakan kekerasan, dan ramai telah pun sebenarnya menempah maut dalam antara peperangan dalam negeri yang berlaku di Syria. Sehingga kan awal tadi saya ada lihatlah gambar anak kecil berusia 3 tahun telah pun ditarik keluar dan tidak lagi bernyawa dalam bangunan yang runtuh yang telah pun dibom oleh rejim Presiden Assad. Dan kita doakan yang terbaik lah untuk sesiapa jua, dan semoga persatuan bangsa-bangsa bersatu dapat hulurkan bantuan secepat mungkin supaya tidak banyak lagi nyawa ni terancam, dan ramai mereka yang mautlah dalam peperangan yang sedang berlaku. Dan di Eropah sekarang ini dilanda pula masalah suhu di bawah paras yang cukup sejuk sehingga menyebabkan ratusan orang yang mati. Di Ukraine 130 orang mati kerana kesejukan sebab suhu di bawah sifar, 33 di bawah sifar, maksudnya minus 33 degree lah. Dan memang ramai penduduk Eropah khususnya dibelenggu dengan masalah terlampau sejuk, dan salji yang turun berterusan, dan telah pun membuat jalan raya susah nak digunakan lah. Juga di Australia sekarang ini banjir yang melanda negara tersebut lah, dan banyak telah pun diarahkan keluar dari kawasan mereka tinggal dan dipindahkan ke tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Jadi kita harap yang terbaik, dan inilah yang berlaku di luar negeri, dan kita harap di Singapura juga kita bersatu, kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi janganlah kita mungkin pam-pam je lah. Baik, itu perkembangan, kita side track sedikit lah, dan semoga kita menjadi manusia yang lebih peka tentang perkembangan dunia. Baik, saya kembali ke rancangan Misteri Jam 12. Ya, peka tentang perkembangan di Singapura. Ya, seperti yang kita tahu kisah tadi tentang beduk reservoir dikatakan telah pun merangkut banyak nyawa. Ada yang berikan andaian macam-macam. Ada yang kata kena pukau, ada yang kata kena seru sehingga kena orang datang ke sana secara tidak dapat dikawal emosi mereka. Mereka telah pun dipanggil dan bergerak dan tiba-tiba masuk ke dalam kolam. Ada yang mengatakan jugalah cerita dikatakan ternampaklah seseorang masuk ke dalam kolam, kemudian buat laporan polis datang, cari tak jumpa, tapi selepas beberapa jam kemudian baru dapat jumpa mayat tu terapung-apung di atas air. Dan saya juga difahamkan mengikut pendapat pandangan daripada salah seorang daripada anggota yang bertugas sebagai polis Coast Guard ni. Saya ada seorang rakan lah yang telah pun katanya bertugas ni, dan mengatakan kalau orang tu dijumpa mati lemas, pada waktu-waktu sekian tu dia akan tenggelam. Jadi bila orang tu dah mati lemas, dalam masa tertentu tu dia nak cari memang susah nak jumpa, sebab mayatnya akan tenggelam dalam air. Setelah lebih kurang saya tak pasti berapakah jumlah masanya, mungkin seperti contoh dah masuk dalam air berapa jam tu, kemudian 6 jam kemudian mayat tu akan terapung untuk lebih kurang 3-4 jam macam tu lah. Dalam masa tu dia terapung tu, kalau tak jumpa, kali ini dia tenggelam, dia akan terus tenggelam dan tak akan kita boleh cari kalau khususnya tempat tu ada arus dan sebagainya. Jadi sesuatu yang boleh kita mungkin pelajari lah daripada mungkin kisah-kisah yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya akan teruskan dengan pemanggil kita di ujung talian 66911897. Ada yang marah betul dengan keadaan kisah yang tadi tu, Zaidi dan abang iparnya Lan yang katanya tidak bertanggungjawab, dan katanya memang saya nak marah abang ipar, tapi adik iparnya pun apa kurangnya Kisi ambil garam kasar kepunyaan ibu dan membawa keluar tanpa kebenaran ibu, kemudian pergi ke tempat macam tu dengan niat apa, tujuan mereka apa Kisi sebenarnya bawa garam tersebut. Dah terperangkap baru nak takut. Inilah semua sama juga dengan mereka, dah buat salah baru nak takut. Kenapa sebelum buat salah tu tak rasa takut?
Ini dari Kak Ayu yang kirimkan. Kolam air memang tak boleh main-main KC. Lagi-lagi di kawasan Bedok Reservoir. Saya tahu tempat tu pasal dulu sebelah sekolah saya ni. Saya sekolah di Temasek Poli. Senang ke sana tu memang keras KC. Kolam air tempat istana mereka. Yang lagi satu dimaksudkan ialah di Masling. Tempat kawan saya hilang apabila terjun di sana. Tak timbul selama 3 hari. Selepas kemudian jumpa mayatnya di Causeway dekat dengan pipe. Harap janganlah kita bermain tempat-tempat macam tu. Dari Yang Mani kirimkan. Okey, yang ini dari pendengar kita. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pun kerja sebagai seorang pegawai di salah sebuah checkpoint di Singapura. Memang Kisi, tandas yang pernah diceritakan berdekatan dengan sebuah blok di lantai 1, memang sewaktu pukul 3 petang pun dah rasa seram. Tadi katanya saya kena pergi salah sebuah checkpoint untuk cek spotlight yang tak dihidupkan. Bila nak balik turun tangga, tiba-tiba terasa aura macam lain perasaan Tika dan saat itu. Dengan cepat saya jalan dari tempat yang dimaksudkan dan entahlah apa yang berlaku. Ini semua cubaan. Dari Syai yang kirimkan message kepada saya. Kita akan terus mungkin dengan kisah-kisah anda di FM 897. Jangan ke mana-mana. Ada yang suka dengan kisah malam ini, terima kasih diucapkan. Dan terus bersama Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan